Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kursus EPPM 2123, Sistem Maklumat Perniagaan dari Set 3, ingin membentangkan hasil projek kumpulan kami iaitu kesan Instagram kepada belia Malaysia. Berikut adalah ahli kumpulan 10 yang terdiri daripada Nur Ala Syahida, Nik Nur Fazlin Husna, Nur Syamimi, Firza Hanim dan Nur Umairah. Perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat yang pantas pada ketika ini menjadikan dunia media baru berubah seiring dengan perubahan kehidupan manusia. Secara umumnya, maksud media sosial adalah satu rangkaian komunikasi secara atas talian iaitu online yang mampu menghubungkan para pengguna di seluruh dunia sama ada dalam jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh. Menurut Kamus Dewan Bahasa pula, media ditakdirkan sebagai alat perantara, komunikasi dan perhubungan, manakala sosial pula bermaksud perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Antara contoh media sosial yang sangat popular digunakan oleh masyarakat di negara ini dan juga di seluruh dunia adalah Instagram. Oleh itu, dalam kajian ini, pengkaji sangat tertarik untuk mengkaji persepsi pengguna terhadap Instagram, memandangkan aplikasi ini sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia sama ada untuk bersosial, menghubungkan maklumat atau sebagai platform untuk meluaskan perniagaan. Instagram juga sangat popular yang digunakan sebagai official page bagi syarikat perniagaan sebagai rujukan kepada pelanggan untuk mendapatkan maklumat berkaitan produk jualan mereka. Secara kesimpulannya, aplikasi Instagram ini mendatangkan pelbagai faedah dan juga impak yang tidak baik buat pengguna. Disebabkan pelbagai faedah yang dapat diperoleh dari aplikasi ini, rangkaian sosial ini telah berkembang dalam beberapa tahun kebelakangan ini dan kini ia mempunyai lebih daripada 200 juta pengguna aktif setiap bulan. Walau bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, kita tidak dapat menafikan bahawa keselamatan akaun pengguna Instagram tidak selamat di mana kes akaun digodam banyak yang berlaku apabila zaman teknologi pada masa kini kian membangun. Semua pengguna haruslah berhati-hati supaya tidak merendahkan maklumat peribadi mereka kepada umum. Selain itu, kes cyberbully juga semakin meningkat naik dan ianya terjadi bermula di aplikasi ini. Hanya dengan satu ayat yang menggores hati, ia dapat menggelapkan hari seseorang dan boleh membuatkan seseorang itu bertindak untuk mencederakan diri. Justru itu, kita sebagai pengguna aplikasi Instagram yang bertanggungjawab perlulah menggunakan aplikasi ini dengan sebaik mungkin supaya boleh mendatangkan manfaat buat diri sendiri dan orang ramai. Sorotan literatur. Dalam artikel Fazlinda Abdul Halim dan Muhammad Siraj Munir bin Muslaimi 2018, dapatan kajian menunjukkan bahawa kesan penggunaan media sosial berada pada purata nilai skor MIN sebanyak 3.58 dengan sisihan piawai 0.69, di mana tahap interpretasi secara keseluruhannya masih berada pada tahap yang rendah. Manakala kajian oleh Nur Azlinda Zainab Abidin 2004 mengatakan bahawa kesan Instagram lebih menyedihkan apabila seorang kawan lama boleh memutuskan persahabatan dengan hanya menekan butang unfriend menyebabkan pertelingkahan pendapat dalam satu isu. Seterusnya, Normaliza Abdul Rahim 2014 bersetuju dengan pendapat Nur Azlina Zainab Abidin 2014 dengan mengatakan bahawa penggunaan media boleh mendatangkan keburukan dan kebaikan bagi setiap individu. Berikutnya, kajian oleh Siti Ezalila Mustafa 2015 menjelaskan bahawa persahabatan di laman sosial kebanyakannya bersikap kurang menyenangkan kerana menggunakan bahasa yang tidak senonoh, pengaruh buruk dan gangguan seksual. Begitu juga dengan kajian Nur Hayati dan Suryati 2015 yang mengatakan bahawa di sebalik keseronokan remaja melayari media sosial, wujud satu cabaran itu berkaitan dengan sebaran terhadap perkara yang bernilai negatif dalam masyarakat. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi metodologi kajian. Terdapat 3 bahagian dalam metodologi kajian kami, iaitu yang pertama ialah instrumen kumpulan data yang merangkumi data primer dan data sekunder. Data primer ialah kami memberikan soal selidik yang berbentuk Google Form kepada responden. Data sekunder pula ialah kami menggunakan sebanyak 12 jurnal dirujuk bagi menjalankan kajian ini. Yang kedua ialah sampel dan data persampelan di mana 101 responden yang terdiri daripada individu yang berumur 15 hingga 30 tahun. Yang ketiga pula ialah teknik analisis data. Kami menggunakan aplikasi SPSS untuk mengira data kajian kami. Berikutnya ialah bagi dapatan kajian serta menunjukkan demografi responden dalam kajian ini yang terdiri daripada jantina, umur dan pekerjaan. Kebanyakan responden kami terdiri daripada perempuan di mana mencatat 69.3%. Dari segi umur pula, majoriti responden berumur 21 hingga 25 tahun bersamaan dengan 79.2%. Selain itu, responden kebanyakannya terdiri daripada golongan pelajar dengan peratus sebanyak 66.3%. Seterusnya, hasil kajian dan analisis data.
Terdapat beberapa soalan di bawah elemen penggunaan Instagram. Berdasarkan analisis data menunjukkan sebanyak 95% mempunyai akaun Instagram dan hanya 5% tidak mempunyai akaun Instagram. Soalan kedua, data menunjukkan 43.6% memiliki lebih daripada satu akaun Instagram, manakala 56.4% tidak memiliki lebih daripada satu akaun. Seterusnya, data menunjukkan sebanyak 67.3% kerap menggunakan Instagram dan hanya 32.7% menjawab tidak kerap dalam menggunakan Instagram sebagai satu media sosial utama. Bagi soalan berapakah jam dalam sehari anda menggunakan Instagram, sebanyak 69.4% menggunakan Instagram selama 1 hingga 2 jam dalam sehari. Sebanyak 33.7% menggunakan Instagram selama 3 hingga 5 jam dalam sehari dan lebih daripada 5 jam adalah hanya sebanyak 6.9%. Data ini menunjukkan sebanyak 74.3% mendapat berkenalan dengan lebih ramai orang dari pelbagai negeri atau negara dengan menggunakan Instagram sahaja, manakala hanya 25.7% tidak bersetuju. Dan data seterusnya menunjukkan sebanyak 94.1% bersetuju bahawa dengan menggunakan Instagram dapat menunjukkan bakat seseorang, manakala hanya 5.95% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Seterusnya, data ini menunjukkan sebanyak 44.6% bersetuju dengan penggunaan Instagram dapat menjana pendapatan, manakala 55.4% tidak bersetuju. Data ini menunjukkan bahawa sebanyak 71.3% bersetuju bahawa keselamatan dan privasi akaun Instagram mudah digodam dan 28.7% tidak bersetuju dengannya. Seterusnya, data ini menunjukkan bahawa sebanyak 77.2% bersetuju dengan menggunakan Instagram sebagai platform untuk mereka menyimpan gambar secara atas talian dan hanya 22.8% tidak bersetuju dengan pernyataan ini. Akhir sekali, sebanyak 91.1% bersetuju dengan ciri-ciri yang terdapat dalam Instagram adalah mesra pengguna dan hanya 8.9% tidak bersetuju dengan pernyataan tersebut. Berdasarkan jadual ini, menunjukkan data mengenai kesan dan impak penggunaan Instagram terhadap kalangan belia Malaysia. Jumlah min skor yang tertinggi adalah 4.19, iaitu Instagram boleh menyebabkan berlakunya cyberbully. Manakala, corak tidur saya tidak sihat kerana sering tidur lewat dengan menghabiskan masa melayari Instagram menunjukkan jumlah min skor yang paling rendah, iaitu 3.00. Data ini dianalisiskan bagi mencapai objektif ketiga, iaitu untuk mengkaji impak aplikasi Instagram terhadap belia. Hal ini telah membuktikan bahawa responden paling bersetuju dengan penggunaan Instagram boleh menyebabkan berlakunya cyberbully dan ianya merupakan kesan yang negatif. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa soalan lain yang kami ajukan dalam borang soal selidik tersebut. Soalan tersebut juga merupakan soalan yang berkaitan tentang kesan dan impak penggunaan Instagram dalam kalangan belia sama ada secara positif maupun negatif. Dapatan kajian. Setelah kajian dilakukan ke atas golongan belia berkaitan platform Instagram, pengkaji mendapati bahawa kajian yang dilakukan telah mencapai objektif. Objektif pertama ialah menilai tahap penggunaan Instagram di kalangan belia di Malaysia. Majoriti golongan belia lebih suka menghabiskan masa mereka dengan menggunakan Instagram daripada pelbagai platform atau aplikasi lain yang sedia ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan jadual kekerapan statistik yang menunjukkan bahawa majoriti golongan belia mempunyai akaun Instagram tersendiri. Objektif kedua pula ialah mengenal pasti tingkah laku belia terhadap penggunaan Instagram. Tingkah laku belia terhadap penggunaan Instagram adalah kurang menyenangkan. Hal ini kerana ada di antara mereka lebih bersikap tidak senonoh, menggunakan perkataan yang tidak elok untuk komentar dan sebagainya. Manakala objektif ketiga ialah mengkaji impak aplikasi Instagram terhadap belia. Impak positif yang dipersetujui oleh responden adalah platform ini menjadi tempat untuk komunikasi dengan masyarakat daripada pelbagai negara kerana penggunaannya meliputi peringkat global dan tidak terhad kepada dalam negara sahaja. Seterusnya, objektif bagi kajian ini yang pertama adalah untuk menilai tahap penggunaan Instagram di kalangan belia di Malaysia. Objektif yang seterusnya pula adalah untuk mengenal pasti tingkah laku belia terhadap penggunaan Instagram. Dan akhir sekali adalah untuk mengkaji impak aplikasi Instagram terhadap belia.
Penggunaan Instagram memberikan implikasi yang sangat besar terhadap belia atau remaja sama ada secara positif ataupun negatif. Implikasi dari segi positif adalah mudah untuk mendapatkan kenalan dengan lebih ramai dari pelbagai negeri atau luar negara sekalipun. Golongan belia juga boleh menggunakan media sosial iaitu Instagram sebagai medium pengiklanan bagi tujuan perniagaan. Aplikasi Instagram ini juga mudah dan cepat untuk mengetahui berita terkini yang disampaikan oleh pihak yang bertanggungjawab. Manakala implikasi negatif pula adalah boleh menyebabkan berlakunya cyberbully dalam media sosial seperti Instagram. Penggunaan Instagram juga boleh menyebabkan kebocoran maklumat yang penting kerana akaun mudah digodam dan terdedah dengan fitnah. Akhir sekali, limitasi kajian. Limitasi yang pertama adalah kajian ini hanya dilakukan melalui borang soal selidik dan ianya hanya dijalankan secara atas talian. Ini menyukarkan kami untuk mendapatkan maklum balas daripada responden dengan cepat. Tambahan pula, kajian ini dijalankan dalam masa yang singkat iaitu hanya beberapa minggu sahaja bagi mendapatkan tindak balas responden dan menganalisis semua data serta maklumat mengenai kajian yang kami jalankan. Selain itu, kajian ini hanya dijalankan menggunakan kaedah data kuantitatif di mana hanya borang soal selidik sahaja diedarkan secara atas talian kepada orang ramai. Oleh yang demikian, kajian ini juga boleh dijalankan menggunakan kaedah kualitatif bagi meningkatkan ketepatan data dan maklumat berdasarkan hasil kajian ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.